quwwata illa billah, amma ba'd. Ayuhal muslimun wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadirin muslimin muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah summa alhamdulillah. Pada malam ini muslimin muslimat sekalian, kita akan meneruskan bacaan tanda-tanda dan peristiwa besar menjelang hari kiamat yang akan dilalui oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telah membahaskan dua tanda dan perkara besar ini, yang mana ianya bermula dengan suatu peristiwa Umranu Baitul Maqdis, yakni kemakmuran Baitul Maqdis, berdasarkan sebuah hadis daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud. Jadi hadirin mati Allah sekalian, sukar untuk kita menafikan apa yang sedang kita lihat berlaku di bumi Syam atau di Palestin pada hari ini adalah merupakan pintu ke arah terrealisasinya sebuah janji daripada Nabi, iaitu akan berlakunya sebuah kemakmuran di bumi Baitul Maqdis. Dan kemakmuran itu bermaksud sebuah kemenangan umat Islam yang akan berakhir dengan pembentukan sebuah kerajaan ataupun khilafah umat Islam yang terakhir sebelum menjelang kiamat, dan letaknya adalah di bumi Syam, berpusat di Baitul Maqdis. Baginda Nabi telah pun mengisyaratkan perkara ini kepada seorang sahabat, iaitu Abdullah ibn al-Hiwalah, di mana Nabi pernah menyatakan kepada beliau, ketahuilah ketika kamu melihat berdirinya kekhalifahan fil ardil muqaddasah, iza ra'aital khilafah fil ardil muqaddasah, apabila kamu melihat berdirinya atau terbentuknya sebuah kekhalifahan di bumi Baitul Maqdis. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya bumi Syam keseluruhannya akan mendapat kemakmuran, kedamaian dan penyatuan wilayah tanpa ada sempadan kabilah yang kita lihat terpecah kepada 4 buah negara pada hari ini, Lebanon, Syria, Palestin dan juga Jordan. Ya, akan terbentuk sebuah kesatuan pemerintahan dan Baitul Maqdis akan dijadikan sebagai pusat pemerintahannya. Ini yang diisyaratkan oleh Nabi, dan ketika itu berlaku, ketahuilah kita telah memulakan kehidupan ini di fasa tanda-tanda atau peristiwa besar hari kiamat. Belum berlaku, kerana realitinya di bumi Syam seperti apa yang sedang kita lihat pada hari ini. Hari ini merupakan gencatan senjata terakhir, hari terakhir, dan wakil Mesir dan Qatar berada di Amerika untuk terus melobi bagi menyambung gencatan senjata ini. Gencatan ini tidak diinginkan oleh Israel, atau dengan kata lainnya tidak diinginkan oleh Benjamin Netanyahu, sebab ketenteraannya IDF itu, Israel Defense Force, itu sedang berada dalam satu momentum untuk mengambil alih keseluruhan wilayah Gaza, dan struktur pentadbiran baharunya juga sudah mula dirangka. Ya, ini adalah berita semasa dalam keadaan kita mendengar Israel sedang kalah, tetapi realitinya tidak begitu, tuan-tuan. Ya, ada hakikat yang sedikit pedih kita kena terima, tapi kita kena terimalah kalau itu berita yang benar. Sebab itu mereka tidak inginkan kepada gencatan ini, tetapi gencatan ini sangat diinginkan oleh, pertamanya adalah warga Gaza sendiri, yang keduanya adalah negara-negara Arab, kerana hanya dengan gencatan sahaja yang mampu untuk menghentikan angka kematian yang begitu mendadak
setiap hari di bumi Gaza, dan gencatan ini juga diinginkan oleh sebahagian warga negara Israel sendiri sebenarnya, yang pada hari ini pun kalau tuan-tuan tengok ada berlaku satu demonstrasi menuntut supaya Benjamin Netanyahu terus bersetuju untuk dilakukan gencatan senjata dan melakukan rundingan agar Hamas melepaskan keseluruhan tawanan-tawanan perang mereka. Setakat ini Hamas membebaskan hanya kanak-kanak dan wanita sahaja. Mereka belum membebaskan kaum lelaki. Dan ada sedikit berita yang baiklah, di mana Israel melepaskan jumlah tawanan lebih daripada apa yang dijanjikan. Itu tak tahu dia tiba-tiba jadi baik sikit lah kan. Tapi hadirin sekalian, kita maklum dengan berita-berita seperti mereka melanggar gencatan senjata. Saya ingat berita begitu tak payah diberitakan kerana tak pelik pun kan. Israel langgar gencatan senjata ni bukan satu benda yang pelik. Kalau dia patuh baru boleh diberitakan, kerana itu pelik kalau dia patuh. Dan kita tak tahu apa keputusannya, kerana wakil daripada Mesir dan Qatar hanya menyatakan ada tindak balas positif untuk meneruskan gencatan ini. Dan tuan-tuan harus ingat, gencatan ini yang pertamanya hanya berlaku di Gaza, tidak berlaku di tebing barat. Yang keduanya hanya berlaku dari jam 7 pagi hingga 1 tengah hari, selama 6 jam di bawah humanitarian pause. Dia pause sekejap untuk dasar kemanusiaan, itu sahaja. Boleh masuk kontena dan sebagainya, perubatan dan sebagainya, itu saja daripada sempadan Rafah. So selepas 1 petang dia akan berperang balik sampailah esok pagi jam 7 pagi. Itulah yang berlaku sejak 4 hari lepas. Dan sekiranya gencatan ini tidak disambung, maka ini adalah hari yang terakhir, dan selepas ini kita akan menyaksikan angka kematian yang akan berlaku dengan lebih banyak. Sebenarnya tuan-tuan, peperangan ini sudah tidak boleh berhenti dan tak boleh berpatah balik. Walaupun kita nampak di Al Jazeera sebagai contoh, rakyat Palestin menyambut, celebrate pembebasan beberapa tahanan. Hakikatnya untuk sampai kepada pembebasan setakat hari ini 150 tawanan, 120 masuk hari ini akan jadi 150 tawanan. Hakikatnya 13,000 hingga ke 15,000 yang belum direkodkan sejak 7 Oktober telah menjadi mangsa korban peperangan di bumi Gaza. Dan 13 hingga ke 15,000 itu bukanlah suatu angka yang berbaloi kalau nak dibandingkan dengan pembebasan 150 orang. Melainkan perkara ini perlu diteruskan hingga mencapai kemenangan jika diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Muslimin muslimat sekalian, kita bincang tanda akhir zaman. Saya yakin tuan-tuan sudah maklum dengan cerita Gaza ni. Taufan Al-Aqsa ni tuan-tuan dah mendengar banyak version daripada penceramah-penceramah yang hadir memberikan ulasan. Namun jika tuan-tuan perhatikan, saya memberikan sebuah ulasan berdasarkan hadis. Bagaimana masa depan bumi Syam? Ramai yang menyebutkan tentang kemerdekaan Palestin. Palestin belum pernah menjadi sebuah negara yang merdeka hingga ke hari ini. Pengisytiharan kemerdekaannya pada 1988 oleh PLO, diisytiharkan oleh Yasir Arafat ketika persidangan OIC di Jazair, Algeria, merupakan pengisytiharan sebelah pihak. Hingga ke hari ini kedudukan Palestin dalam PBB adalah berstatus United Nations Observer State. Dia sebuah negara yang tidak mendapat pengiktirafan kesemua keanggotaan PBB. Dia tak boleh bawa resolusi, dia tidak boleh mengundi atas negaranya sendiri tanpa sokongan negara lain yang menyokong undinya. Banyaklah perkara-perkara lain, ya. Tetapi hadirin mati Allah sekalian, menuntut pembebasan Palestin untuk membentuk sebuah negara Palestin yang berdiri sendiri, saya rasa perkara ini hampir mustahil untuk berlaku. Kerana halangannya berlaku dua pihak, halangan luar dan juga halangan dalaman. Dalaman ni yang tak ramai orang nak cerita, kerana pertembungan dalaman antara kelompok politik di dalam Palestin itu sendiri masih tidak kunjung selesai hingga ke hari ini. Tuan-tuan akan lihat ketika Hamas berperang dengan Israel pun pada hari ini, di tebing barat
Fatah masih menyatakan tindakan Hamas bukan mewakili semua rakyat Palestin. Jadi kita nampak kat situ bagaimana pertemuan itu berlaku, walaupun mereka tidak ada lagi pilihan raya sejak yang terakhir 2006. 2006 pilihan raya terakhir, orang Palestin mengundi bagi memilih antara Fatah dan Hamas untuk menerajui kerajaan. Hingga ke hari ini Fatah masih lagi kekal sebagai Palestinian Authority, kerajaan Palestin yang berpangkalan di Ramallah, dan mereka hampir melakukan pilihan raya pada tahun 2020 terbantut kerana Covid, dan hampir melakukan pilihan raya pada awal 2024, namun saya rasa sekali lagi akan terbantut disebabkan oleh peperangan yang berlaku ini. Namun apa kesudahan bumi Syam, tuan-tuan? Seperti mana yang kita bicarakan, peristiwa pertama yang menjadi pintu gerbang kepada tanda-tanda besar hari kiamat, kemenangan yang menyatukan bumi Syam, bukan kemenangan pembebasan Palestin semata-mata sebagai sebuah wilayah negara yang merdeka, bukan pembebasan Syria daripada cengkaman rejim presiden dia Bashar Assad, tetapi pembebasan keseluruhan bumi Syam. Itulah yang akan terjadi, hadirin sekalian. Dan daripada mana kemenangan dia akan bermula? Tuan-tuan pernah dengar tak? Biasa bicara-bicara di meja kuliah ini menyebutkan kemenangan itu akan datang dari arah timur. Pernah dengar tak? Pernah dengar kan? Di mana timur tu, tuan-tuan? Putrajaya? Jakarta? Kan? Okey, saya nak beritahu kepada ini hadis. Nabi tak pernah sebut tentang kita, tuan-tuan. Nabi tak pernah sebut tentang Indonesia, ada. Timur ni dalam hadis ada dua type. Tuan-tuan nak ambil kemenangan dari timur pun ada dalam hadis. Tuan-tuan nak ambil fitnah dari timur pun ada. Tapi yang sering ustaz-ustaz kita katakan bahawa kemenangan itu daripada tempat kita Nusantara ini hanya dalam bab kemenangan timur. Tapi dalam bab fitnah timur dia tak ambil tempat kita. Sebab keburukan. Ini tak adil, tuan-tuan. Kita ambil yang fitnah dulu. Ada hadis Nabi, bahkan Nabi sebut clear, ala innal fitnata hahuna. Nabi tunjuk dengan tangan ketika itu Nabi di Madinah. Nabi kata, ala innal fitnata hahuna, kata Nabi. Ketahuilah sesungguhnya fitnah itu datang dari arah sana. Nabi tunjuk ke arah timur Madinah. Fitnah. Bahkan Nabi pernah sebut dengan perkataan yang nyata, fitnah itu datang min qibalil masyriq, daripada arah timur. Timur Madinah mana, tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tarik terus garis panjang akan masuk lautan Hindi lah. Tapi Nabi tak berbicara sampai ke arah itu. Timur Madinah zaman Nabi adalah Yamamah. Yamamah hari ini Riyadh. Tahu Riyadh? Ibu negara Saudi. Tahu Riyadh hari ini macam mana, tuan-tuan? Coldplay berapa ramai datang? Bukit Jalil. Tuan-tuan ada yang pergi kan? Saya nampak. Tak ada? Ada seorang nyuruk belakang stage. Yang sembahyang jemaah tu bukan tuan-tuan kan? Kalau Riyadh punya konsert, tuan-tuan, kalau setakat Coldplay tu buat konsert, saya ingat 4-5 kali ganda audience dia yang akan turun. Ini Riyadh pada hari ini. Pemerintah Saudi hari ini datang daripada Riyadh. Dan tuan-tuan boleh tengok perubahan yang nyata di bumi Madinah pada hari ini. Lah ni ustaz-ustaz ramai tak ada pergi umrah. Saya tak pergi. Saya sepatutnya pergi juga. Misalnya saya cakap dengan travel, syarat nak bawa saya nak bawa isteri saya, boleh tak? Oh, kami taja satu tak apalah, nantilah tahun depan lah saya pergi. Kan? Pada tahun depan lah. Ni ramai orang pergi. Sejuk tak selesa sangat lah, kan? Pergi bagi dia tenang-tenang sikit lah. Madinah kalau tuan-tuan tengok pada hari ini, perempuan tengok different. Jangan pelik kalau nampak orang bukan Islam jalan dekat kawasan hotel apa semua tu tak pakai tudung. No, sebab Madinah sudah digazetkan sebagai bandar tourism, bandar pelancongan sekarang. Pernah tengok tak video tu? Ada orang dia bagi kan, dia reality. Bukan orang kata dia terobos masuk ke, tak ada. Memang boleh sekarang ini. Terutama apabila Saudi mengadakan hubungan bilateral agreement ya, dengan UK, US, South Korea and Japan, 4 buah negara ini. Jadi mereka boleh masuk visa on arrival dan boleh pergi ke seluruh
wilayah di Saudi kecuali Al-Haramul Makki, iaitu Mekah Al-Mukarramah, tu saja. Madinah tak ada masalah. Ini realiti daripada hari ini. Jadi bila Nabi bercakap soal fitnah, dia datang dari timur Madinah, Riyadh. Tapi bila Nabi bercakap soal kemenangan daripada timur, itu Nabi sedang berbicara dalam konteks bumi Syam, tuan-tuan. Sebenarnya konteks bumi Syam. Bumi Syam ni dia terbelah dua. The whole bumi Syam itu dia terbelah dua. Tengah-tengah dia mana? Jordan River, sungai Jordan. Itulah tengah yang membelah antara timur Syam, barat Syam dan timur Syam. Barat Syam negara apa? Barat Syam, Palestin. Israel tu barat Syam. Gaza tu berada pada spot paling barat lah, barat daya Syam. Gaza tu, itu barat Syam. Timur Syam, Syria Utara. Timur Syam, Jordan. Jordan adalah wilayah timur Syam. Kemenangan dari arah timur, yakni timur bumi Syam, tuan-tuan. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok hadis, tak apa, hadis nanti dulu. Kita tengok dulu pergerakan Salahuddin Al-Ayyubi dulu. Salahuddin Al-Ayyubi membuka, ataupun bukan membuka, membebaskan Baitul Maqdis dan Palestin tahun berapa, tuan-tuan? Siapa ingat? Kuliah Ustaz Muhammad Al-Amin, saya tahu, saya dengar online. Tuan-tuan ramai datang penuh. Bila? 1187 Masihi, tuan-tuan. Selepas 2 tahun gencatan senjata yang dimeterai antara Salahuddin dan King Baldwin IV, king yang pakai topeng silver dalam cerita Kingdom of Heaven tu. 1185 Masihi, Salahuddin hampir menakluk Palestin dan Baitul Maqdis. Ia datang daripada arah mana? Timur bumi Syam. Ia masuk mengikut Bandar Karak. Tahu Bandar Karak? Di Jordan. Bandar Karak adalah tapak perang Mu'tah zaman Rasulullah dulu. Dia berada di bahagian selatan Dead Sea, Laut Mati. Cross Jordan River, terus masuk ke Palestin. Dia akan sampai ke Bandar Asqalan. Asqalan dijenamakan semula oleh Israel menjadi Ashkelon. Dalam bahasa Arab dia sebut Asqalan, tanah tumpah darah asal Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu dia. Kenapa, tuan-tuan? Yang pertamanya, Salahuddin masuk ikut timur daripada Jordan, masuk ke Palestin. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok hari ini, Israel bina bukit pasir di sempadan dia dengan Jordan, termasuk di kawasan yang pernah dilalui oleh Salahuddin Al-Ayyubi dulu. 1000 tahun punya cerita, dia orang buat preparation hari ni, tuan-tuan. Sebab mereka yakin sejarah itu boleh berulang. Kenapa Salahuddin menuju ke Bandar Ashkelon, Asqalan? Ada hadis riwayat Al-Imam At-Tabrani. Kerana Nabi pernah menyatakan, inna afdala ribatikum Asqalan, kata Nabi. Ikatan ketenteraan kamu yang paling utama adalah di Asqalan, Nabi kata. Maksudnya kalau sampai Bandar Asqalan, kamu boleh menakluk Baitul Maqdis dan bumi Palestin. Walaupun Nabi tak pernah sebut Palestin dalam hadis. 1185 tentera Salahuddin sampai di Bandar Ashkelon atau Asqalan. Tetapi tentera King Baldwin IV berjaya untuk memukul mundur atau menghalau kembali tentera Salahuddin. Langsung termeterai sebuah perjanjian gencatan senjata selama 2 tahun. Dalam tempoh itu Baldwin IV mati. Cerita Kingdom of Heaven tu kalau tuan-tuan tengok, paling mudah nak faham sejarah lah. Tak payah baca, duduk depan TV tengok saja. Jangan tertidur sudah. Tengok anak kejutkan, mami, sebab apa? Lelap. Gitulah kan. Rumah saya selalu begitulah, tengok lelap kan. Jadi tak tahu, putus cerita, putus sejarah. Dalam tempoh tu Baldwin IV dia mati. Bila dia mati tu, after 2 tahun selepas gencatan, Salahuddin masuk balik dan akhirnya beroleh kemenangan. Ini cerita 1000 tahun dulu. Sejarah yang sama akan berulang, tuan-tuan hadirin sekalian. Sebab apa? Mesejnya terlalu jelas. Dalam hadis yang telah kita baca bagaimana kemenangan bumi Syam baik Palestin berlaku ini, tuan-tuan, saya rasakan mungkin Palestin akan bebas dulu sebelum Syria. Mungkin, wallahu alam. Saya nampaknya begitu.
Ya, daripada segi orang kata roadmap geopolitiknya. Okey. Kita dah baca hadis bagaimana kemenangan itu berlaku, tuan-tuan. Kemenangan datang daripada tentera keluarga Nabi SAW. Saya pernah sebut benda ni tu, kerana hadis riwayat Al-Hakim dan At-Tabrani menjelaskan, dinilai sahih oleh Al-Hafiz Az-Zahabi. Ada ke tentera keluarga Nabi di bumi Syam, tuan-tuan? Ada. Mana? Timur bumi Syam, Jordan. Sebab itu dalam hadis Nabi pernah sebut, tuan-tuan, tentang fitnah akhir zaman. Nabi pernah menyifatkan al-imanu yaumaidin bi batnil Urdun, kata Nabi. Iman pada waktu itu berada di Urdun, Jordan. Nabi pernah sebut. Nabi pernah menyifatkan Jordan ini keindahannya kajinanil Urdun, Nabi sebut, seperti taman-taman di Jordan. Ada Nabi sebut. Walaupun sahabat waktu tu tak tahu word Urdun tu apa. Sebab Urdun ni dia baru muncul, tuan-tuan. Ketika munculnya sebuah nama Jordan sebagai sebuah negara, itulah dalam bahasa Arab disebut Urdun. 1400 tahun dulu Nabi dah sebut. Dan Nabi pernah menyifatkan tentang saiz haudi, telaganya. Ya, telaga. Ardihi wa tulihi, dia punya lebar dan panjangnya sama, kata Nabi, seperti jarak baina Amman ila Ailah. Nabi sebut antara Amman dan Ailah. Ailah ni di mana? Di Teluk Aqabah, Jordan. Nabi sifatkan dengan perkara-perkara yang baik di bumi Jordan itu. Itulah kemenangan, tuan-tuan. Sebab itu kita tunggulah apa kesudahannya. Saya pun dah tak tahu nak ulas dah tentang Gaza ni. Sebab radar yang ada pada hari ini dia tidak menunjukkan ke arah kemenangan pihak kaum muslimin yang sedang berperang pada waktu ini. Kan dalam hadis sememangnya kemenangan tidak akan datang dari arah barat bumi Syam, dan kemenangan tidak akan datang dari dalam Palestin itu sendiri. Dia akan datang sekali lagi seperti sejarah sebelum ini daripada luar, dan datangnya daripada arah timur bumi Syam, atau tepatnya adalah bumi Jordan pada hari ini. Namun untuk sampai ke tahap itu, penduduk-penduduk di bumi Syam yang diuji oleh Allah Ta'ala itu akan sampai ke sebuah tahap, ke satu tahap penderitaan yang teramat sangat. Fayughrikuhum, mereka tenggelam dalam sebuah ujian. Hatta law qatalathumus sa'alib ghalabathum, keadaan kedaifan, lemahnya mereka, deritanya mereka, kata Nabi, kalau sekumpulan anjing liar memerangi mereka pun, anjing liar itu akan beroleh kemenangan, kata Nabi. Fa'inda dhalik, dalam keadaan Allah menguji mereka sedemikian rupa, fayab'asullahu rajulan min ahli baiti, Allah bangkitkan seorang lelaki daripada ahli keluargaku, kata Nabi. Dalam sebuah riwayat, imam ahli baiti, pemimpin ahli keluargaku. Fisnai asyara alfan in qallu wa khamsata asyara alfan in kasuru, ia bangkit membawa antara 12,000 hingga 15,000 orang tenteranya, tuan-tuan. Ala salasi rayatin, dia akan pergi berperang membebaskan Baitul Maqdis dan bumi Syam di atas 3 panji atau bendera. 3 je, tuan-tuan, tak banyak. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok dari seramai-ramai negara Arab ni, tak apalah, tuan-tuan, ya. At the end akan ada 3 bendera sahaja yang akan berperang dalam hadis. 3 bendera inilah Allah kurniakan kemenangan. Summa yadhharul Hashimi, lalu melalui peperangan tersebut zahirlah satu watak yang akan menjadi pemimpin umat Islam di bumi Syam. Seorang putera dari keluarga Nabi yang diberikan petunjuk dalam kepimpinannya, tuan-tuan. Apa makna yang diberi petunjuk dalam hadis? Dalam bahasa Arab, Al-Mahdi. Al-Mahdi maksudnya yang diberi petunjuk. Itulah dia. Apa jadi bumi Syam selepas itu? Fayaruddullahu ilan nasi ilfatahum wa ni'matahum, Allah pun kembalikan nikmat kesatuan, kedamaian, keamanan, kemakmuran hidup kepada penduduk bumi Syam untuk suatu tempoh, hatta yakhrujad dajjal, hinggalah Dajjal keluar nanti. Tuan-tuan,
Ketika cerita yang saya cerita ni berlaku, di mana Israel, di mana Yahudi? Dia kalah dalam peperangan, dia kalah. Kekalahan pihak Zionis akan berakhir dengan sebuah perjanjian dengan pihak yang menang, yakni pihak kaum muslimin. Perjanjian apa tuan-tuan agak-agak? Two state solution yang dicanang oleh hampir seluruh dunia Islam pada hari ini. Sebab itu tuan-tuan, saya rasa mungkin agak berbeza tuan-tuan dengar perbahasan ini, ya. Kita kena terima hakikat tuan-tuan, two state solution ni akan termeterai. Tuan-tuan setuju? Saya pun tak setuju. Orang Palestin lagi tak setuju tuan-tuan. Sebab Palestin ni 1948 ketika British mengisytiharkan penamatan mandat pentadbiran di tanah Palestin, dia digantung tak bertali tuan-tuan. Kerana pada malam pengisytiharan tersebut, pengerusi Zionis David Ben Gurion langsung mengisytiharkan penubuhan negara Israel. 44% mereka kaut daripada tanah Palestin. Palestin digantung tak bertali tuan-tuan. Apa status kami ni, merdeka ke tak merdeka? Kalau merdeka takkan 44% tanah hilang. 44% itu adalah tanah yang divide by PBB punya resolusi 181 Partition Plan for Palestine 1945 dia buat. Tak ada negara Arab setuju tuan-tuan waktu tu. Bahkan Liga Arab memberi ancaman, kalau buat juga negara untuk orang Yahudi, kami attack, kami serang. Dia tunai betul. Sebab itu pagi esok 15 Mei itu terus pakatan ketenteraan Liga Arab menyerang Israel. Pagi itu. Dalam keadaan Palestin tak tahu dia merdeka ataupun tidak. Tergantung dia tidak bertali. Perang daripada 15 Mei 1948 berlanjutan hingga bulan Mac 1949, 9 bulan tuan-tuan, yang berakhir dengan kemenangan Israel. Pelik tuan-tuan Israel ni. Kalau kita tengok di media sosial, tentera dia penakut, pengecut, betul tak? Betul, realiti tuan-tuan tengok. Kena sergah dengan budak pun terkejut lari. Tapi bila perang menang saja. Betul, pelik tu. Kan? Bukan baru cerita ni, daripada 1948. Perang menang. Dia pernah bantai negara Arab 6 hari lingkup semua tuan-tuan. 1967. Apa ilmu dia pakai? Kan? Itu cerita dia. Dia menang besar. Jordan lah menang waktu tu. Jordan dipanggil kemenangan separuh Jordan apabila Jordan dapat menguasai seluruh tebing barat pada perang itu saja. Lain semua dimenangi oleh Israel. Itu fakta dia. Jadi tuan-tuan, sememangnya pada hari ini kita akui bahawa pihak negara Arab dan Palestin itu sendiri telah mengadakan perjanjian sempadan dengan Israel. Nothing to do, kita tak boleh buat apa. Kita pun bukan kerajaan. Dan kerajaan Malaysia pun tuan-tuan, siapa pun kerajaan, ya, yang telah bertukar acap kali sejak daripada 2018 dulu, sampailah sekarang, konsep berkenaan dengan Palestin sama pendiriannya, iaitu two state solution sebagai jalan dan langkah terbaik. Isunya tuan-tuan, kalau buat two state solution sekarang tak ada guna. Sebab apa? Sebab mereka tidak akan patuh kepada perjanjian sempadan. Mereka dah ada 44% perjanjian sempadan 1948. Mereka dah ada lebih kurang 55% selepas kemenangan besar mereka dalam perang Six Day War 1967. Mereka dah ada 60% melalui perjanjian Oslo 1993 oleh Yasir Arafat dengan Yitzhak Rabin, Perdana Menteri Israel. Apa jadi hari ini dengan perjanjian-perjanjian tersebut? Tak ada apa. Dia kaut selagi boleh. Kerana apa? Kerana dia berada di pihak yang menang dalam peperangan.
Kita nak tengok for the first time bila dia kalah buat perjanjian, dia ikut tak? Dia ikut. Jawapannya dia ikut. Sebab itu kedamaian bumi Syam dengan pembentukan sebuah kerajaan baharu yang saya ceritakan tadi, diurus tadbir, dipimpin oleh keluarga Nabi dalam keadaan ada perjanjian dengan Yahudi. Kekal mereka sebagai sebuah negara Israel, tetapi saya jangkakan akan kembali kepada sempadan 1948. Mereka langgar tak? Tak. Sebab kalah. Berapa lama mereka tak langgar, tuan-tuan? Selama Al-Masihud Dajjal belum datang kepada mereka. Sebab nanti akhirnya at the end mereka akan didatangi oleh Dajjal, langsung mereka melanggar perjanjian damai tersebut. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW kata apa? Fayakununa ala zalik, penduduk di bumi Syam akan menikmati kedamaian dan kemakmuran hidup kekal dalam keadaan itu hatta yakhrujad Dajjal, hinggalah Dajjal datang. Orang tuan-tuan Dajjal. Waktu tu dia datang kepada kerajaan Israel, dia bangkitkan moh kita, bukan orang Perak lah sajalah kan. Mari kita, berapa lama kamu nak duduk macam ni? Inilah masa untuk kamu dapatkan balik kekuasaan yang pernah kamu ada di tanah Palestin ini. Mereka langgar perjanjian. Tetapi nasib tak menyebelahi Dajjal dan Yahudi pada waktu itu. Kenapa? Kerana Allah menurunkan Nabi Allah Isa alaihi salam. Ada riwayat sampai keluar Dajjal daripada tempoh kemenangan tu hanya 7 tahun saja, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan nak menang cepat. Get ready lah, tuan-tuan. Jadi ada duit lebih, belilah apa nak, kan? Tesla ke apa ke, kan? Lelaki nak kahwin ke, kahwin lah. Ramai dah influencer kahwin ni kan. Pasal dia pun kahwin je, kita kena nak macam mana, kan? Tuan-tuan, daripada tempoh, ada riwayat, bukan sahaja saya suka-suka meletakkan saya, no, ada riwayat kerana tempoh kedamaian itu berlaku 6 tahun. Tahun ke-7 keluarnya Al-Masihud Dajjal, jadi huru-hara balik. Boleh faham tuan-tuan sekuen cerita ni? Dalam tempoh damai 6 tahun tu, bermula dengan kemenangan Islam, kemakmuran bumi Syam, pembentukan kerajaan baharu itu, itulah ada peristiwa-peristiwa besar tu yang kita dah bahas dah. Selepas tu, ingat lagi tak masa kita bahas kehancuran Madinah, kharabu Yathrib, berdasarkan hadis Abu Daud, selepas kemakmuran bumi Syam akan berlaku kharabu Yathrib, kehancuran Madinah. Sehingga Nabi pernah mengisyaratkan kepada penduduk Madinah, fartahil ila Syam, pindahlah kamu ke Syam. Jadi hari ni tuan-tuan dah nampak, puan-puan dah nampak kenapa Nabi isyarat kepada penduduk Madinah, fartahil ila Syam, pindah ke Syam. Kerana pada waktu itu Syam adalah bumi yang makmur, bumi yang terbaik bagi umat Islam. Sedangkan Madinah pada waktu itu menuju kerosakan yang dilakukan oleh pemerintah sedia ada pada hari ini, dengan bibit-bibit permulaan yang kita dah boleh tengok pada waktu ini. Ini baru permulaan, tuan-tuan. Siapa sebenarnya yang merosakkan Madinah ni? Tuan-tuan boleh blend sendiri kalau kita lama dengan pengajian ini. Saya pernah bicarakan kepada tuan-tuan, Nabi pernah mengisyaratkan kedatangan Ad-Dajjal ke bumi Madinah. Betul? Nabi menyifatkan Yaumul Khalas, kata Nabi. Madinah ni dia akan membangun. Sekarang ni tuan-tuan tengok, kalau tuan-tuan tengok pergi ke Madinah ni sekarang ni under construction satu projek besar, mega projek di bahagian belakang perkuburan Baqi'. Dulu memang lain, sekarang rata dia dah buat naik laju, complete by 2030. Akan ada bangunan-bangunan tinggi yang melepasi ketinggian menara masjid. Kalau dia lepas menara masjid, maknanya dia lepas ketinggian Bukit Silak. Bukit Silak yang berada di bahagian kanan belakang masjid tu. Bukit Silak tu tingginya, dia tinggi sikit daripada menara masjid. Bila building di Madinah ni dah melepasi ketinggian Bukit Silak, Nabi sebut fakhruj minha, keluarlah kamu dari kota Madinah. Sebab apa? Madinah dah hampir sampai ke Yaumul Khalas, hari penghabisannya. Dah kerosakan dah bermula dah, tuan-tuan. Sehingga yaji'ud Dajjal fayas'adu Uhudan, Madinah akan menyaksikan peristiwa suatu orang akan datang dan panjat bukit Uhud bersama eskort pengikut dia. Dia adalah Dajjal, Nabi sifatkan. Dia nak turun, nak menuju ke Madinah, kawasan masjid, tak boleh. Kenapa?
Dia dapat melihat fi kulli naqbin min niqabiha malakan muslatan, kerana dia dapat melihat di setiap gerbang masjid. Tengok tuan-tuan, Nabi sebut, masa Nabi sebut Madinah mana ada pintu gerbang? Tak ada. Hari ini terbukti adanya malaikat yang bersenjata. Dajjal boleh nampak. Dia pergi ke mana tuan-tuan? Sabhatul Jaraf. Di mana kawasan Sabhatul Jaraf ni? Di kawasan sebuah bukit yang atasnya tersergam indah sebuah binaan bernama Kingdom Palace. Itulah tempat dia, di kota Madinah. Siapa yang boleh dapat autoriti untuk duduk di tempat-tempat begitu di Madinah tuan-tuan hari ini? Ikut logik yang kita nampak, Nabi menyifatkan dalam hadis, dialah Dajjal. Nabi sebut. Saya tak nak sebut siapa, tapi tuan-tuan boleh blend sendiri benda-benda ni. Ini yang Nabi SAW ingatkan kepada kita. Tatkala binaan-binaan sudah mula naik, Nabi sifatkan keluar. Kenapa? Allah akan menyelamatkan kesucian dan kemurnian kota Madinah dengan Allah menghancurkan kota tersebut hingga ditinggalkan oleh keseluruhan penduduknya. Ini yang dah kita baca dulu tuan-tuan. Yang makmur mana? Bumi Syam. Apa jadi? Kosong. Tak ada siapa. Latatrukuna al-Madinah ala khairi ma kanat. Nabi sebut, kelak kamu pasti akan meninggalkan kota Madinah atas sebaik-baik keadaan yang ada di kota itu, kata Nabi. Ya. Lil awafi la yuridu fiha illa al-awafi. Kamu tidak akan menemui seorang penduduk pun melainkan haiwan-haiwan liar. Ya, as-siba' wa at-tayr, kata Nabi, hidupan liar macam anjing liar, dan juga awafi, burung yang berterbangan, at-tayr, Nabi sebut. Dalam satu riwayat Nabi menyatakan bahawa kamu akan melihat anjing-anjing itu akan kencing di tiang-tiang au alal mimbar, ataupun di atas mimbar-mimbar masjid, sebab tak ada orang. Hatta Nabi kata la yasiranna ar-rakib bi jambatil Madinah, nanti akan ada orang yang berkenderaan, dia melintas kebun-kebun di Madinah. Dia menyatakan laqad kana fiha hadirun minal muslimin, dulu kebun-kebun ini diziarahi oleh ramai kaum muslimin. Macam tuan-tuan pergi ziarah kebun tamar, tapi dah tak ada dah pada waktu itu. Sunyi sepi Madinah. Haji ada, orang akan pergi haji, tapi waktu tu travel tak buat dah Madinah ke Mekah barangkali, sebab hancur. Orang pergi mana? Aqsa. Orang pergi Syam, naik flight travel ke Mekah, mungkin begitu tuan-tuan. Baik, itulah dua perkara yang kita dah bahas sebelum perang 7 Oktober lalu. Yang tuan-tuan ada tanya saya, kenapa tak bahas tanda kecil dulu terus tanda besar? Sebab saya kata mungkin tak sempat tuan-tuan. Awal tahun dulu kan kita bahas 7 Oktober berlaku sebuah perang besar yang tak kunjung tiba, yang akan berakhir dengan insya-Allah peristiwa pertama yang kita bahas, kemakmuran bumi Syam. Apa berlaku tuan-tuan selepas kehancuran kota Madinah? Yang ni kita belum bahas. Bermulalah siri malhamah, yakni peperangan yang akan dilalui oleh kaum muslimin. Kaum muslimin yang melalui peperangan tu mana tuan-tuan? Syam. Kerajaan di bumi Syam itu. Itulah kerajaan yang membawa ketenteraan mereka untuk melalui siri malhamah. Apa makna malhamah? Malhamah ni adalah peperangan dalam bahasa Arab. Malhamah orang Israel sebut milkhimit. Beza sikit ya. Kita malhamah bahasa Arab, dia milkhimit. Tuan-tuan nak belajar bahasa Hebrew ni kejap je dia, sebab dia lebih kurang dengan bahasa Arab. Begitu. Okey, baik. Peperangan. Apa peperangan yang berlaku tuan-tuan? Peperangan ni total ada 4 yang akan dilalui oleh kerajaan Islam di bumi Syam. Itu ada 4. 3 berlaku sebelum turun Nabi Isa. Maksudnya 3 itu akan berlaku sebelum keluarnya Dajjal ke atas orang-orang Yahudi. Yang last akan berlaku selepas turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam. Sebab itu saya kata awal-awal pada tuan-tuan dan puan-puan dulu, apa pun expectation kita dari peperangan yang sedang kita tengok di Gaza, di Palestin, kita kena akui keberadaan Yahudi, Israel, Zionis di bumi itu akan terus wujud hingga turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam. Sebab perang akhir kita dengan Yahudi
Yang membawa kehancuran mereka, Zionis ini, bukan semua Yahudi, Zionis itu akan hanya berlaku setelah turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam. Tuan-tuan, Zionis lah, kita Yahudi yang tak bersama Zionis ni, kita doa lah semoga mereka dapat hidayah itulah, tuan-tuan. Kadang dia orang ni pun blank, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kaji baca tentang sejarah Yahudi yang ada hari ni, tuan-tuan akan terkejut tengok. Because dia orang pun tak tahu sebenarnya apa keyahudian dia orang ini. Kerana sejak daripada mereka dibawa masuk ke Palestin dan duduk dalam sebuah negara haram Israel, mereka didoktrin oleh gerakan-gerakan politik mereka dengan doktrin yang dibawa oleh Zionis tu je sebenarnya. Pada asalnya mereka pun tak tahu apa benda tentang Baitul Maqdis lah apa semua. Bahkan pada peringkat generasi pertama dulu mereka bertanya, kenapa selamatkan kami daripada Nazi tapi bawa kami ke Palestin? Tak boleh ke bawa kami ke suatu negara yang kami tak perlu berperang dengan bangsa lain untuk tinggal? Nak buat macam mana? British punya kerja. British yang bawa. Sebab mereka ada agenda besar untuk menggunakan orang-orang Yahudi, dan itu kita dapat lihat berlaku pada hari ini. Kalau kita duduk 1000 tahun dulu, pihak yang sama juga sebenarnya, penguasa barat juga, England, Perancis sama juga, tetapi waktu tu mereka menunggang gereja Katolik barat, lalu terbentuklah angkatan tentera salib. Misinya sama tak tuan-tuan? Sama, menakluk Baitul Maqdis. Pada hari ini berlaku sekali lagi. Mission yang sama di era dua zaman yang berbeza, dengan dua watak yang berbeza, tapi missionnya sama. Macam ada satu figura yang sama di belakang mereka itu. Siapa dia yang hidup bertahun-tahun begitu, tuan-tuan? Lead. Okey, cukuplah sampai situ. Baik, kita nak masuk peperangan ni, tuan-tuan. Okey, tak apa. Madinah Allah telah selamatkan dengan kehancurannya, sunyi sepi. Fizikalnya hancur. Kehancuran ni gempa, tuan-tuan. Dia gempa disebabkan oleh zalazil, gempa. Tetapi walaupun fizikalnya hancur, tetapi nilai kota itu terjamin, terpelihara daripada kerosakan. Sebab itu Nabi menyifatkan kehancuran kota Madinah itu sebagai medium ataupun keadaan di mana Allah menyingkirkan orang-orang kafir dan fasik. Waktu itu orang kafir dah banyak berada di kota Madinah bila dia jadi bandar tourism ni. Okey, habis, tak apa, sepi Madinah buat seketika. Jangan risau, Madinah akan makmur semula bila semua fitnah nanti tamat. Okey, selepas itu akan berlakunya siri malhamah, peperangan. Tuan-tuan, peperangan pertama yang akan dilalui oleh umat Islam, kalau saya sebut umat Islam ni maksudnya kerajaan di bumi Syam itu. Apa perang pertama yang mereka akan lalui? Nabi sebut, taghzuna antum jaziratal Arab, kalian akan memerangi semenanjung tanah Arab. Tuan-tuan, semenanjung tanah Arab. Tuan-tuan tahu mana semenanjung tanah Arab? Tu peta Arab Saudi tu, tuan-tuan, yang bahagian pantai barat tu, yang ada kota-kota utama daripada Tabuk, Neom City, masuk ke Al-Ula, masuk ke Madinah, ke Mekah, Jeddah, Taif, sampailah ke bawah bahagian Yaman itu, yang dikuasai oleh kelompok yang pergi hijack kapal Israel tu, Syiah Houthi tu, tuan-tuan. Itulah Jazirah Arab. Inilah bahagian yang akan diperangi dalam perang pertama oleh kerajaan umat Islam di Syam, dan Allah akan berikan kemenangan kepada mereka. Kita sambung. Allahu Akbar Haji sampai selepas Isyak. Haji Allahu Akbar, saya pun takut dah. Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha wa la hawla. Allahumma shalli alaihi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Baik, muslimin muslimat sekalian, kita sambung bicara yang kita beritakan tadi, biar ini berkenaan dengan peperangan. Baik, hadis peperangan ni diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim daripada Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma. Saya beri rujukan kepada tuan-tuan. Jadi yang pertama adalah peperangan Jaziratul Arab. Apa natijah dia? Seluruh Jazirah Arab akan menjadi wilayah di bawah naungan kerajaan Islam di bumi Syam. Jelas, tuan-tuan. Itu kejayaan pertama dalam peperangan tersebut, sekaligus agenda kerosakan yang ingin dilakukan di semenanjung tanah Arab terhenti dengan kemenangan kaum muslimin dari bumi Syam ke atas wilayah tersebut. Dia banyak sebenarnya tuan-tuan yang kita tak perasan. Macam tuan-tuan perempuan pergi umrah hari ni, kan tuan-tuan akan, sekarang ni macam contoh Al-Ula, saya bukan larang pergi, ada perbahasan kata boleh tak boleh, tak apalah tuan-tuan. Al-Ula tu memang penempatan kaum Samud, cuma azab tak turun di situ. Azab turun di Madain Saleh. Itu satu tempat di mana mereka berhimpun pada waktu azab pekikan suara langit itu Allah datangkan. Tapi Madain Saleh tu part of daerah mereka jugalah, dalam radius 20 km lebih kurang begitu tuan-tuan. Cumanya apa yang saya tengok menyedihkan sikit lah, ya,
Ada jemaah kita yang saya tahu, saya bawa umrah ni biasa tuan-tuan, ya. Bila saya pegang pasport, kan kita nak bagi pasport, tengok nama, ada yang pasport tu free tapi tak apalah, nak buat macam mana, dia dah sampai umrah, nak kata macam mana kan, sampai, maknanya kita tahu dia memang free tapi dia pergi umrah juga, tak apalah, patutlah mengada dengan ustaz yang lain macam gitu kan, tak apalah, sampai seru tuan-tuan. Tapi bila sampai Al-Ula lain, keluar rambut. Itu berlaku. Al-Ula ni dia memang turis. Dan saya tak tahulah kalau Al-Ula ni dia tambah hari ke, ataupun dia ambil satu hari daripada hari di Madinah tu. Kalau dia ambil satu hari daripada hari di Madinah 4 hari tu, hari tuan-tuan di Madinah tinggal 3 hari je. Itu realiti dia. Tak payah kejar lah tuan-tuan nak pergi, kan? Kita nak pergi ibadah, kita pergi ibadah betul. Itu kesempatan tu Allah bukan buka selalu kepada kita, kan? Tapi kalau nak pergi juga tu tak apalah, pilihan masing-masing. Tapi sedikit sebanyak benda ni dia menghilangkan tuan-tuan sebenarnya. Pergi tempat yang Al-Ula ni pun tempat apa kalau kita tengok, dia ada satu mirror kan, the biggest mirror dekat Arab country ni. Dia stage concert. Anda tuan-tuan boleh buka live. Dia panggil Al-Maraya. Al-Maraya in Arabic, the mirror. Al-Maraya Concert List 2024. Dah mula jual tiket dah. Jangan beli, saya cakap je. Kalau saya pula dapat saham. Hilang pula Tuan Siak kan, Tuan Bilal mana pergi Al-Maraya nayo saya. Kan? Tempat konsert. Kita nak pergi tempat begitu buat apa? Kan? Baik betul-betul pergi Madinah, baik betul-betul pergi Mekah. Hadirin mati Allah sekalian. Tak apalah. Akhirnya semenanjung tanah Arab ini akan menjadi naungan atau milik kepunyaan kerajaan umat Islam di bumi Syam. Baitul Maqdis itu pusat dia. Di bawah pemerintahan seorang ahli keluarga Nabi. Betul saya cakap, baca balik sejarah. 1400 tahun telah berlalu zaman Islam, tak ada seorang darah keturunan Nabi yang pernah jadi khalifah. Mana ada? Ali bukan darah keturunan Nabi, keluarga Nabi. Ali tak turun dari darah Nabi. Al-Hasan tak sempat, interim 6 bulan ganti ayah sekejap. Dunia Islam tak mengiktiraf keseluruhannya. Ia menyerahkan jawatan itu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan selepas itu tak ada seorang pun ahli keluarga Nabi, darah keturunan Nabi yang pernah menjadi khalifah, melainkan Allah tangguhkan hingga ke akhir zaman ini tuan-tuan. Menang ke atas Jazirah Arab. Tersingkirlah pemerintah sedia ada daripada wilayah tersebut. Kemudian thumma taghzuna antumul faris, kemudian kamu akan memerangi Farsi. Farsi ni mana tuan-tuan? Hari ini jadi 2 buah negara, dua-dua dah total jadi negara Syiah. Iran dan Iraq. Dua-dua Syiah. Dua-dua tak boleh harap. Kalau dulu perang 1948, Iraq boleh attack Israel, lah tak ada tuan-tuan. Dah Iran tu lawan Palestin dan lawan Israel, jangan terwayang dengan wayang mereka tuan-tuan. Ismail Haniyeh pergi jumpa Ayatullah Iran tu tuan-tuan, sebelum gencatan senjata, minta support daripada Iran untuk bantu tentera Hamas lawan Israel. Iran kata apa? Kami tak boleh terlibat dalam peperangan ini. 7 Oktober dia support. Dia bukan dia support lah segi milit weapon apa semua. Tapi bila minta tolong tak apa. Dalam sejarah penubuhan Israel, Iran tak pernah sekali berperang dengan Israel. Habis cerita. Dia adalah negara yang menempatkan kaum Yahudi teramai satu-satu masa di Timur Tengah. Syiah sama juga dengan Iraq. Pasca perang 2003, Iraq bertukar kepimpinan politiknya dipegang oleh orang-orang Syiah, kerana pihak Syiah lah yang memberi jalan kepada Amerika untuk masuk ground attack bagi menentang tentera Saddam Hussein. Apa jadi Farsi dalam peperangan tersebut? Fayaftahuhallah, Allah beri kamu kemenangan. Kalah tuan-tuan, jatuh. Ya, bumi Farsi ini akhirnya jatuh ke mana? Jatuh menjadi naungan milik kerajaan umat Islam di bumi Syam, di Baitul Maqdis. Tuan-tuan, dengan 2 kemenangan ini, tuan-tuan rasa apa jadi kepada kerajaan kaum muslimin di bumi Syam? Wilayahnya semakin luas, dan 2 wilayah ini adalah wilayah yang kaya dengan hasil bumi.
Sebab itu Nabi pernah menyifatkan khalifah daripada keturunannya akan menjadi khalifah yang paling banyak Allah keluarkan kekayaan bumi untuk dia. Fayakun, Nabi sebut akan adanya seorang khalifah yahtil mala hasyan la ya'udduhu adadan, yang Allah akan himpunkan kepadanya harta kekayaan bumi la ya'udduhu adadan, tak ada siapa boleh hitung, tuan-tuan. Iran, Iraq punya minyak gas cukup lah. Saudi jangan cerita. Masuk pula hak di Gaza, Palestin. Kan? Berapa meter kubik, tuan-tuan? Dia ada reserve gas 300 trilion meter kubik. Jauh meninggalkan reserve gas minyak Brunei. Dia ada 1/3 daripada jumlah reserve gas terbesar dunia yang dimiliki oleh Qatar. Qatar ada lebih kurang 896 trilion meter kubik. Gaza ada 300 bilion. Siapa yang dapat projek tu, tuan-tuan? Bapa mertua Rishi Sunak, kenal? Sebab bapa mertua dia ada share dalam BP, British Petroleum. Bakal diberikan projek cari gali di perairan Gaza. Senang je Yahudi beli orang. Simbol habis. Sebab orang kata apa ni, rasuah ni dia akan sentiasa relevan, hatta dalam peperangan pun masih relevan lagi. Begitu. Saya kata mimpilah korang nak dapat. Ikut hadis memang takkan dapat. Semuanya Allah akan himpunkan kepada kerajaan daripada keluarganya yang menaungi umat Islam dari bumi Syam. Sebab itu sampai ke satu tahap di mana Nabi menyifatkan kaum muslimin, pemerintah-pemerintah kaum muslimin daripada pelbagai wilayah ni waktu itu minta sokongan bantuan keuangan. Al-Mahdi hanya menyatakan khuz, ambillah, dia kata. Dia akan membahagikan harta secara sihah. Apa makna sihah? Adil, mengikut apa kita panggil kapasiti keperluan masing-masing. Kaya, tuan-tuan. Inilah keadaan dia. Baik. Dalam keadaan kemenangan seperti itu, Rom mula berkhianat ke atas kaum muslimin. Mari mana pula cerita Rom ni, tuan-tuan? Tiba-tiba muncul. Dia tak tiba-tiba muncul. Rom sudah berdamai dengan kaum muslimin saat pembebasan bumi Syam lagi. Dia berdamai dengan suatu pihak yang ingin menentang Yahudi, Zionis. Dia berdamai dengan satu pihak yang ingin melakukan pembebasan Palestin. Tonton tengok kuasa Rom mana yang nak berdamai dengan kaum muslimin sekarang. Rusia, kan? Nampak tak? Ada ustaz dia tak setuju Rusia ni Rom. Fakta sejarah tidak boleh menafikan Rom hari ini adalah Rusia. Fakta sejarah. Rom, nama Rom memang Itali asal, tapi tuan-tuan harus faham Rom ni dia ada dua zaman Nabi, Rom Barat dan Rom Timur. Rom Barat, Roma Itali tu, kerajaan yang hancur, Dark Ages, zaman gelap, langsung tidak ada radar dia dalam cerita di zaman Rasulullah. Yang wujud Rom Timur, Eastern Roman Empire, Rom Byzantine di Istanbul. Waktu itu Rom juga. Waktu tu dia Rom asal, tuan-tuan. Orang Rom betul-betul Rom, bukan Mak Saleh rambut perang yang kita tengok ni sekarang ni. Tak, ni lain. Ini asimilasi baru, tuan-tuan. Rom asal ni orang dia rambut hitam. Kulit dia pun bukan macam orang putih merah macam tu, tidak. Yang lelaki kenal Anatoli tak? Anatoli kenal? Yang perempuan saya tanya Anatoli mungkin tak kenal. Lelaki kenal. Yang tukang cuci gym yang angkat tu, itu Anatoli. Pernah tengok tak muka asal dia? Haji pernah tengok aja muka asal dia, rambut hitam. Dia orang mana? Eropah Timur, Ukraine. Itu rupa dia. Dia langsung tak macam Mak Saleh, rambut tak perang. Itu muka orang Rom asal. Tapi sebabkan asimilasi, pecahan bangsa apa semua, kaum apa semua, jadilah orang-orang yang macam kita tengok pada hari inilah. Okey. Tapi kesinambungan kerajaan Rom Timur daripada zaman Nabi yang kalah di tangan Utsmaniyah 1453 tu, akhirnya memindahkan kerajaan mereka ke Eastern Europe. Itulah yang jadi kerajaan di Moskow pada hari ini, Rusia itu, di bawah naungan gereja Ortodoks Timur.
Sifat yang sama dengan kerajaan Rom Byzantine, Rom Timur di Istanbul di zaman Nabi yang rajanya Heraklius dulu sama. Mereka bukan gereja Katolik, mereka Ortodoks Timur. Nampak tak? Sebab itulah tuan-tuan boleh tengok pada hari ini kenapa Rusia seakan menyebelahi kaum muslimin dan macam nak fight dengan pembebasan Palestin. Ada secret meeting antara menteri luar Rusia, Jordan, Mesir, Indonesia pun terlibat, tuan-tuan. Meeting yang tidak dibenarkan seorang wartawan pun buat liputan. Meeting di sebuah tempat rahsia. 5 orang menteri luar ini terbang dalam satu flight. Ini berlaku sekitar 3 hari sebelum keputusan gencatan senjata berlaku. Dan ramai yang menjangkakan meeting ini adalah persepakatan berkenaan dengan militeri, ketenteraan. Tuan-tuan, kenapa Rusia ni tiba-tiba nak support Palestin ni, tuan-tuan? Dia bukan support because of Islam, no. Kalau tuan-tuan dengar ada penceramah kata Putin nak masuk Islam, hari-hari baca Quran, tak betul. Dia macam China lah. China pun support Palestin walaupun dia melanyak Muslim Uyghur. Apa sebab? Nak jadi kuasa dunia, dia kena ada network yang baik dengan Middle East country. Itu hukum geopolitik. That's why now kita tengok Amerika Barat dia jadi kuasa dunia because dia kamcing dengan Middle East punya country. Benda ni yang Rusia nak pecahkan, tuan-tuan. Dia pula nak grab Middle East country. Jadi dia nak grab Middle East country ni atas isu apa? Isu paling besar, pembebasan Palestin. Dan dia akan buat, tuan-tuan, kerana Rusia juga ada kepentingan untuk melumpuhkan Israel yang merupakan pembekal teknologi ketenteraan utama kepada NATO, seteru dia di barat. Dia akan berdamai dengan kaum muslimin. Saat pembebasan lagi, ketika kerajaan Islam di bumi Syam itu menang menakluki Jazirah Arab, semenanjung tanah Arab, Farsi, dan mempunyai seluruh daripada hasil kekayaan, waktu itu Rom mengisytiharkan kemenangan itu adalah kemenangan salib, kemenangan mereka. Dan Islam kata tak, itu bukan kemenangan mereka. Mereka berdamai bersama. Mungkin ada bantuan ketenteraan kerana Rusia pun kita tahu ada brigade wilayah autonomi dia yang Muslim, Chechen, pakar gerila yang paling ditakuti di Eropah. Kita tahu. Tapi itu bukan kemenangan mereka. Mereka mula mengisytiharkan seluruh kemenangan itu adalah kemenangan mereka, dan merekalah yang berhak untuk mendapatkan hasil bumi yang diperolehi oleh kaum muslimin. Benda ni telah diisyaratkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis sahih riwayat al-Imam Muslim. Nabi sebut, satusalihukumur Rum sulhan aminan. Rom akan memilih untuk berdamai dengan kamu dengan suatu perdamaian yang baik. Tapi bila mereka langgar, mereka khianat ketika selepas kemenangan kita dengan Farsi. Dan akhirnya tercetuslah peperangan antara kaum muslimin dan Rom yang dipanggil sebagai Malhamah Kubra. Itulah dia Malhamah Kubra, tuan-tuan. Perang paling besar yang akan dilalui oleh kaum muslimin yang dikepalai oleh kerajaan umat Islam di bumi Syam akan berperang dengan angkatan yang dibawa oleh Rom, tuan-tuan. Ala samanina rayah. Waktu tu Rom mengumpulkan 80 bendera negara. Kesemuanya berpakat untuk memerangi kaum muslimin. Itulah Malhamah Kubra. Berlaku di mana? Tak berlaku di tempat kita. Nabi telah sebut berlaku di 2 bandar, Dabik dan A'maq, iaitu 2 bandar di Aleppo, Syria, yang bersempadan dengan Turki. Hadirin sekalian, itulah peperangan ketiga yang akan dilalui oleh kaum muslimin dalam tempoh sepanjang kedamaian bumi Syam itu. Tak sempat untuk kita ceritakan yang ketiga ni, tuan-tuan. Semua tuan-tuan yang ada malam ni nak dengar sambungan dia kuliah subuh Sabtu minggu kedua, insya-Allah. Datanglah beramai-ramai hadirin sekalian. Saya akan ceritakan berdasarkan hadis bagaimana kesudahan peperangan kita dengan Rom, dan kesudahan peperangan kita dengan Rom itu yang menyebabkan
Dajjal keluar dan pergi menjentik orang Yahudi agar bangkit menentang kaum muslimin. Itulah dia hadirin sekalian. Wallahu ta'ala alam. Saya buka 5 minit kalau ada soalan. Nah. Assalamualaikum. Apa berlaku pada Nusantara? Kita tuan-tuan berbincang berkenaan dengan Nusantara ni, kita doa yang terbaik je lah, insyaAllah. Sebab dia begini, Nusantara ni dia tak ada dalam radar hadis akhir zaman. Dia tak ada, bicara tu tak ada, tuan-tuan. Jadi kita nak kata apa jadi, kita doa yang baik je lah. Sebab Nabi hanya, selain berbicara tentang Middle East tu, Nabi ada bicara tentang satu peperangan menentang Al-Hind, India. Yes, akan ada satu kelompok umatku dalam riwayat Abu Daud akan menentang Al-Hind, India. Nampak tak? Macam sekarang boleh nampak kan benda-benda tu semua kan. Kita tengok kenapa India ni very support kepada Israel kan. Tak apa benda, tak masalah dia kan. Tapi dia memang tega lah support apa ni Israel ni. Kita nampak benda tu. Sebab antaranya dia terlibat dengan projek New Middle East yang digagaskan oleh Muhammad bin Salman dengan Israel tu. New Middle East ni salah satunya adalah pipeline daripada India. Maknanya kalau jadi tu, India boleh makan dominasi ekonomi China. India, UAE, Dubai, Riyadh, Saudi, Israel, Europe. Projek tu. Apa tu tuan-tuan nak tengok Saudi support for Palestine? Tak ada lah tuan-tuan. Kan? Memang takkan ada. Ya, projek tu. India. Menang tak? Menang. Tetapi kemenangan tu Nabi sebut, setelah kemenangan tersebut, pasukan kaum muslimin itu akan bergerak ke bumi Syam dan mereka mendapati Nabi Allah Isa telah berada di bumi Syam waktu tu. Temu siapa yang akan berperang tu? Dalam radar kita ni satu negara je lah kalau nak berperang dengan India ni, kalau tak seteru kriket dia lah, iaitu Pakistan. Begitu. Tapi memang ada hadis, memang ada hadis dalam bab itu. Itu je lah yang kita boleh nampak di timur. Adapun yang lain macam Nusantara kita ni, Malaysia dan juga Indonesia apa semua ni, kita doakan yang terbaik lah. Begitulah, wallahu alam. Ya. Bagi dia je, dia Haji angkat tangan dulu. Oh, soalan yang famous. Teknologi ketenteraan. Susah saya nak kata lah. Sebab sebenarnya tak ada hadis yang membicarakan tentang masalah senjata ni, hadirin sekalian. Kalaupun kita jumpa senjata pedang dan apa semua itu, boleh disifatkan Nabi akan berbicara dengan perkataan yang sahabat faham pada waktu itu. Tapi sebenarnya dia tidak ada sebarang isu dalam hadis berkenaan dengan senjata yang digunakan. Selagi mana kita tak jelas tu, kita anggapkan dia berlaku secara moden inilah, wallahu alam. Sekadar itu sajalah. Kalau tuan-tuan pernah dengar peperangan kembali kepada batu dan kayu, itu bukan hadis, itu perkataan Albert Einstein. Ya, ketika dia ditanya tentang senjata apa yang digunakan dalam perang dunia ketiga, dia kata dia tak tahu. Tapi kalau ada perang dunia yang keempat, manusia akan kembali menggunakan batu dan kayu, sebab dia dah boleh jangka World War III akan menggunakan senjata nuklear sebagai senjata pemusnah. Tak tahu bila nak guna tuan-tuan. Israel tu ada nuklear, bukan tak ada. Banyak nuklear dia. Tahu nuklear? Dia kepala peledak. Dia peluru berpandu, tapi kepala peledak dia tu nuklear. Yang seorang menteri kabinet Netanyahu bagi cadangan supaya hentam Gaza dengan peledak nuklear. Kena pecat terus menteri tu. Sebab Benjamin Netanyahu marah, kau hentam Gaza dengan nuklear, dengan Tel Aviv lingkup. Nah, ini masalah juga bila mulut lagi laju daripada otak mikir. Kan dia. Jadi tak tahulah. Tapi dia ada satu isu dalam hadis ni berkenaan dengan dukhon. Sebab dukhon ni adalah kepulan asap yang menyelimuti bumi disebabkan oleh sebuah dentuman besar, hentaman besar, kata Nabi dalam hadis. Bukan, ini dalam Quran pun, yauma nabtishul batashatal kubra, dalam surah Ad-Dukhan. Dan satu riwayat daripada sahabat menyatakan terdapat isyarat hentaman itu berlaku di dalam peperangan. Itulah yang Ibnu Abbas tafsirkan meteor.
Tapi Ibnu Mas'ud tafsirkan dia berlaku dalam perang. Jadi ada kemungkinan, wallahu alam lah, dengan tak tahulah kalau kita nak kata faktor nuklear ke apa semua, wal'iyazubillah. Cuma terdapat riwayat Nabi menyatakan dia bukan azab untuk orang mukmin. Kesan asap itu kepada orang mukmin kazukam, kata Nabi, hanya seperti selsema biasa. Adapun bagi orang-orang kafir akan keluar nanah daripada hidung dan telinga mereka sehingga keadaan kepala mereka seperti lahmun hanis, iaitu daging yang dipanggang. Mungkin nuklear, wallahu alam. Bani Tamim ada hadis Nabi puji dalam riwayat Al-Bukhari, antaranya hum asyaddu ummati 'ala dajjal. Nabi puji Bani Tamim adalah umatku yang paling keras menentang Dajjal, kata Nabi. Dan Bani Tamim di zaman hari ini adalah pemerintah bagi negara Qatar. Qatar, Amir Qatar itu Syekh Hamad bin Khalifah At-Tamimi, itu nama pun At-Tamimi belakang. Dialah Bani Tamim. Satu-satu Arab country yang merupakan negara Bani Tamim lah memang Qatar. Dan memang kita nampak Qatar ni sedikit berbeza dengan negara-negara teluk yang lain kerana dia satu negara yang tidak mengikut telunjuk Saudi dalam banyak negara teluk yang lain. Dan Nabi menyifatkan dia adalah pemegang panji Al-Mahdi. Wallahu alam. Apa yang kita faham, sebab saya suka menterjemah daripada segi geopolitik, mungkin dia akan menjadi supporter besar kepada keluarga Nabi yang akan memerangi Israel itu, Zionis itu. Wallahu alam, gitulah. Tapi kalau tuan-tuan dengar Bani Tamim Tanah Melayu, memang ke laut lah jawapannya. Kalau orang main golf ni out of bound lah, memang terkeluar terus daripada padang lah. Tak ada kaitan. Tamim Tanah Melayu benda apa tuan-tuan, tak adanya. Tamim tu Arab, bukan Abu Bakar. Ramai juga orang terjemah Abu Bakar, keturunan Abu Bakar, bukan. Bani Tamim bukan Quraisy. Bani Tamim memang Bani Tamim, memang keturunan Ismail juga, tapi tak melalui Quraisy. Abu Bakar tu Bani Taimi. Taim lain, Taimi lain. Yang Nabi cerita ni Bani Tamim. Islam mereka agak lambat sikit Bani Tamim ni. Ada beberapa tokoh-tokoh figura besar di zaman Nabi, tapi akhirnya pada hari ini mereka berjaya membentuk sebuah negara bernama Qatar. Itulah Bani Tamim yang kita boleh syarahkan buat masa ini. Wallahu a'lam. Baik, jadi tuan-tuan hadirin sekalian, insya-Allah pertemuan kita akan datang bicara berkenaan dengan Malhamah Kubra, peperangan kaum muslimin dengan Rum, insya-Allah. Wallahu alam. Sekarang itu dulu, mohon maaf daripada saya atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.